Dan pada jam ini juga kalau kita boleh nak memahami lebih lanjut berkenaan dengan insiden pesawat terhempas ini, kita nak terus saja bersama dengan Kapten Abdul Rahmat Omar Tun Muhammad Hanif, iaitu bekas pegawai Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, dan kalau boleh kita nak tanyakan terus bagaimana kita dapat memahami pesawat yang digunakan oleh penumpang dalam nahas tragedi ini dan apa yang dapat kita fahami dari segi operasinya dan berkenaan dengan faktor keselamatannya. Mungkin kita boleh tanyakan terus kepada Kapten Abdul Rahmat Omar ketika ini. Kapten. Ya, saya. Bagaimana kalau kita dapat fahami jenis pesawat penumpang peribadi yang terlibat dalam nahas ini dari segi kapasiti dan kemampuan serta risiko operasi yang berkemungkinan boleh menjadi punca kepada kejadian ini, dan mungkin boleh berikan gambaran kepada penonton, Tuan. Okey, pesawat ni merupakan sebuah pesawat kecil, peribadi kecil ya, berenjinkan enjin jet, dan dia kapasiti dia terpulang kepada dia punya seating arrangement lah ya. Dan yang ini ada yang 10 orang, ada yang 12. Dari segi keselamatan pesawat ni, sebelum ni pun pernah ada kes-kes kemalangan, terutama sekali di Amerika Syarikat yang melibatkan jet-jet peribadi jenis yang sama yang telah mengalami kerosakan sama ada semasa berlepas ataupun sebelum mendarat, dan ada juga yang disebabkan oleh masalah teknikal, ada juga yang masalah kesilapan anak kapal sendiri. Juga kalau kita nak lihat sebenarnya dari segi kejadian yang berlaku ini, lokasinya, jarak antara Subang dan juga Shah Alam tu tak jauh sebenarnya. Tidak jauh daripada lokasi yang sepatutnya pesawat ini mendarat, itu di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Subang. Bagaimana kalau kita melihat kepada situasi yang mana pesawat ini terempas di kawasan berhampiran dengan kawasan berkependudukan tinggi, yang mana kawasan berhampirannya adalah perumahan. Apa yang membuatkan juruterbang itu sebenarnya mengambil keputusan untuk mendarat di kawasan itu, dan sebenarnya apa yang mungkin boleh menyebabkan juruterbang itu terpaksa mengambil risiko sebegitu, Tuan? Baik, apa yang saya dapat perhatikan daripada gambar-gambar dan juga video-video yang dikongsikan ya, sebab itu je yang maklumat yang kita ada selain daripada pergi ke tempat tersebut. Apa yang saya nampak ialah, nombor satu, kejatuhan pesawat tu saya rasa adalah dalam keadaan yang agak mendadak. Ya, dia jatuh dengan agak laju secara menegak. Ini juga boleh kita katakan ada benarnya, sebab kita kata pada jam 2.48 ialah kali kita akhir pesawat tersebut membuat kontak dengan menara kawalan, dan pesawat tersebut telah jatuh. Kalau tengok dalam satu video tu, lebih kurang jam 2.49, bukan 1 minit kemudian pesawat tersebut jatuh. Jadi kita juga tahu tidak ada panggilan kecemasan telah dibuat oleh mana-mana juruterbang dalam pesawat tersebut. Ini menunjukkan pesawat tersebut telah mengalami satu kerosakan ataupun kecemasan yang orang kata overwhelming ya, yang tidak dapat hendak diatasi oleh pesawat, oleh juruterbang dalam masa yang singkat tersebut. Dan berkenaan dengan kawasan perumahan dan sebagainya, kalau kita tengok ketinggian pesawat-pesawat sebenarnya apabila lalu di kawasan tersebut sebelum mendarat di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah, lebih kurang dalam 4 ke 5 kilometer daripada situ. Selalunya kalau mengalami sebarang kerosakan pesawat-pesawat komersial yang ada masih cukup ketinggian untuk pulang ke, orang kata, membuat pendaratan kecemasan di landasan ya. Kalau tak sempat pun, saya rasa dalam kes ini mungkin dia sedang cuba untuk mendarat di lebuh raya ataupun di jalan raya kita nampak dalam video tersebut.
mungkin ya, saya membuat spekulasi di sini, kita tak tahu. Sebab kita tak tahu macam mana keadaan di saat akhir dalam pesawat tersebut. Apa yang boleh kita katakan di sini, apa yang kita bincangkan di sini bersama dengan Kapten Abdul Rahman adalah secara asasnya adalah jangkaan, dan kita tak dapat nak mengesahkan sebarang perkara berkenaan dengan punca nahas kerana belum ada lagi pengesahan rasmi. Tapi kalau kita nak melihat kepada faktor-faktor yang menyebabkan juruterbang itu terpaksa mendarat di kawasan berkependudukan tinggi, adakah terdapat risiko tinggi juga tiada panggilan kecemasan daripada juruterbang itu dengan menara trafik kawalan juga, Tuan? Okey, yang berkenaan dengan ketiadaan panggilan tu yang sekarang ni menjadi tanda soal yang paling besar pada saya. Jadi kalau saya jadi penyiasat daripada CAM, antara perkara yang saya akan cuba lihat di sini ialah mungkin ada kegagalannya, failure dari segi elektrikal di saat akhir. Disebabkan itu mungkin mereka tidak dapat berhubung terus dengan menara kawalan untuk membuat panggilan kecemasan. Tapi pada masa yang sama juga kemungkinan kalau tidak ada electrical maka hydraulics tidak dapat berfungsi baik dan usaha untuk mengawal pesawat juga akan menjadi agak sukar pada ketika itu. Dan kalau kita nak melihat kepada faktor-faktor penting yang lazimnya diambil kira oleh juruterbang dalam proses mendarat ini, apa perkara yang penonton boleh fahami berkenaan dengan hal itu, dan mungkin juga kalau Tuan boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan SOP khusus, terutama sekali kalau seorang juruterbang itu berdepan dengan situasi luar jangka, dengan situasi yang mana ianya boleh dikatakan satu situasi kecemasan bukan saja buat juruterbang itu tapi seluruh mereka yang berada di dalam pesawat itu, Tuan. Apa yang kita dapat fahami berkenaan dengan ini? Okey, pesawat macam yang mengalami kelemahan tersebut dan juga pesawat-pesawat komersial yang lain, kita ada dua orang juruterbang. Jadi seorang juruterbang akan menerbangkan pesawat tersebut. Kalau dalam kes ini ialah dia akan membuat pendaratan dan checklist akan dibaca oleh juruterbang yang seorang lagi. Maka mereka akan baca checklist dan lakukan apa yang diperlukan oleh checklist tersebut dan akan dicek oleh juruterbang yang tidak menerbangkan pesawat tersebut, ya. Dan apabila berlaku kemalangan pun, seorang juruterbang akan menerbangkan dan seorang lagi tu akan cuba buat troubleshooting. Ya, dengan mungkin kalau dia sempat dia akan buka manual dan sebagainya lah. Ya, kalau tak sempat dia, sebab kita ada beberapa kecemasan yang kita tak perlu buka manual, yang kita dah memang tahu dah apa yang kita nak buat. Jadi yang juruterbang seorang lagi tu akan membuat semua langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi dalam mana-mana kecemasan semasa penerbangan, baik semasa penerbangan itu ataupun masa berlepas, masa mendarat, setiap masa ada seorang juruterbang yang akan menerbangkan pesawat tersebut dan seorang lagi akan membuat cek. Tuan, tadi saya juga ada sempat melihat di laman media sosial, di laman X, yang mana sudah semestinya insiden yang seperti ini menarik perhatian netizen, yang mana ada yang berkongsi video berkenaan dengan nahas pesawat ini, dan juga saya terlihat satu video sebenarnya yang menunjukkan dashcam kereta yang mana menunjukkan keadaan api itu sebenarnya sangat marak dan juga keadaan serpihan pesawat itu sebenarnya agak teruk. Dan melihat kepada insiden itu, bagaimana sebenarnya keadaan pesawat itu jatuh kalau melihat kepada situasi berkenaan? Agak teruk kalau boleh saya gambarkan di situ dengan kejadian yang berlaku itu. Bagaimana sebenarnya keadaan pesawat itu jatuh, Tuan? Okey, dia jatuh dia punya sudut dia, angle of attack dia agak tinggi.
sama dia menjunam ataupun dia masih mendaftar, tetapi dia punya angle tu adalah agak tinggi. Jadi bila dia terhempas, yang kita nampak berbola api sampai dekat kereta tu sebenarnya ialah minyak yang terbakar dalam udara yang engulf kawasan kereta tersebut. Dan akibat hentaman pesawat tu di bahagian tanah maka sipahan-sipahan juga terbang. Jadi besar kemungkinan apa yang berlaku ialah malangnya penunggang motosikal dan juga pemandu kereta yang berada di kawasan itu yang terkorban. Bagaimana setelah kotak hitam itu dijumpai, berapa lama agaknya masa siasatan yang akan diambil untuk memastikan kita dapat merungkai punca nahas ini, Tuan? Okey, dari penemuan kotak hitam tersebut, kotak hitam akan dihantar ke agensi yang berkenaan untuk dibuatkan analisa. Mula-mula dia kena extract, proses dan dia kena analyse lah. Dan pada masa yang sama pihak penyiasat juga kena bawa keluar bangkai pesawat tersebut mengikut aturan sepihan, dan dia cuba assemble baliklah mungkin di dalam sebuah hangar di lapangan terbang Subang. Dan daripada situ berdasarkan pengamatan mereka terhadap bangkai pesawat, mungkin ada dekat situ indikator-indikator seperti flight controls ada di position mana dan sebagainya, dan dia punya gauge dia petunjuk meter-meter petunjuk depan tu kita boleh lihat juga dia mati di mana pada ketika impact. Dan ini akan disatukan dengan data-data yang dapat diperolehi daripada kotak-kotak hitam tu, dan daripada situ mereka akan dapat gambaran bagaimana pesawat tersebut diterbangkan sebelum terhempas. Dan daripada situ mereka akan cari punca, dia boleh pinpoint selepas tu di mana punca yang menyebabkan kemalangan ini berlaku sebenarnya. Secara spesifiknya, apa data-data yang diambil daripada kotak hitam itu, dan apa sebenarnya antara poin-poin penting yang dapat kita fahami daripada kotak hitam ini, dan juga bagaimana sebenarnya poin-poin ini dapat dicantumkan untuk mencari kepada punca nahas ini? Mungkin ada pengalaman tersendiri daripada Kapten sebelum ini, mungkin ada terlibat dengan insiden siasatan pesawat terhempas di tempat lain, Kapten? Okey, data-data dia banyak dia punya data dia sebenarnya yang diperolehi sebab dia tengok pada jenis sensor yang digunakan. Okey, dia mungkin of course lah dia ketinggian pesawat, kelajuan, dan setiap pergerakan alat kawalan dalam pesawat tersebut juga akan direkodkan dalam kotak hitam flight data recorder. Untuk kita punya voice recorder pula, dekat situ dia akan merekodkan suara kedua-dua juruterbang, sama ada perbincangan di antara mereka berdua maupun perhubungan dengan menara kawalan dan sebagainya. Jadi dekat situ pun dia akan piece together dan dia akan satukan dengan semua data-data daripada flight data recorder, dan di situ dia akan memberi gambaran bagaimana pesawat tersebut diterbangkan daripada mula dia hidupkan enjin di Langkawi hinggalah semasa jatuhnya di Elmina tadi. Dan kita nak lihat dalam perspektif yang lebih besar sendiri, lazimnya kalau kita melihat kepada insiden pesawat ini, yang boleh kita relatekan adalah dengan pesawat komersial. Tapi kali ini nahasnya adalah melibatkan pesawat peribadi. Dua kapasiti yang berbeza, satu besar dan satu lagi kecil. Tapi dari segi tahap keselamatan itu adakah kedua-dua pesawat ini mempunyai aspek keselamatan yang sama ataupun jauh berbeza, Tuan? Dia ada satu
rejim penyelenggaraan yang spesifik yang telah dikeluarkan oleh pihak-pihak penerbangan awam daripada Amerika, daripada kita dan sebagainya yang perlu dia penuhi. Jadi penyelenggaraan tu memang kita boleh katakan standard walaupun pesawat tu berbeza. Dia ada dia punya jadual-jadual penyelenggaraan, apa yang perlu diselenggarakan selepas beberapa bulan, hari, minggu ataupun tahun, dan bahagian-bahagian yang perlu ditukarkan dan sebagainya. So memang dekat situ memang rekod-rekod penyelenggaraan juga akan orang kata akan disiasatlah ya oleh pihak CAM selepas ni. Jadi dia punya tahap keselamatan tu masih sama. Walaupun ini sebuah jet peribadi, tetapi disebabkan dia digunakan saya rasa disewakan ya untuk tu, maka dia ini jatuh sebagai orang kata pesawat komersial juga. Ya, jadi dia punya requirement tu agak stringent. Baik, itu beberapa maklumat awal yang dikongsikan oleh Kapten Abdul Rahman Omar Tun Muhammad Hanif, iaitu bekas pegawai Tentera Udara Diraja Tentera Udara Diraja Malaysia. Kita masih lagi nak mengikuti berkenaan dengan insiden pesawat terhempas di El Nina di Shah Alam ini, dan kita akan terus bawakan kepada anda perkembangan dari semasa ke semasa. Selepas ini kita nak bersama dengan rakan setugas kita, itu Naila Huda, yang akan bersama anda untuk membawakan sebarang lagi perkembangan berkenaan dengan nahas pesawat ini. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Nixon Nyambar. Salam hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين